Dalam video ni, saya akan berkongsi dengan anda bagaimana untuk anda uruskan ejen-ejen yang ramai di bawah anda dan mencapai supaya mereka berjaya mencapai jualan yang mereka nak. Hai, saya Amin Kamarudin dari Business Ultimate dan saya melatih peniaga untuk bina pendapatan dari modal yang fleksibel, income yang lumayan dan berterusan. Itu yang penting kan? Jadi kalau ini adalah kali pertama anda tengok video ni, saya minta anda untuk subscribe ataupun like ataupun komen video ni di bawah, di bahagian bawah. Okey, so macam mana kita nak uruskan ejen yang ramai di bawah organisasi bisnes kita. So saya pecahkan kepada 3 cara yang simple. Okey, yang pertama, anda kena selalu ada engagement dengan mereka. Kena selalu ada engagement dengan mereka. Okey, anda boleh komen anda nama apa kan, daripada mana, mungkin say hi. So saya boleh mungkin berinteraksi dengan anda. Okey, terima kasih Ira yang join. Okey, yang pertama ialah kena engage, kena kekalkan engagement dengan mereka secara berkumpulan. Maksudnya kena ada gathering. Okey, kalau sebelum musim PKP kita ada masalah tak boleh gathering ni, kami ada selalu perjumpaan. Kami ada sebulan, kami ada dalam 2 kali, kadang-kadang boleh jadi 3 kali. Sebab bila kita jumpa ramai-ramai, kita akan create satu suasana yang sangat bagus. Salah satunya ialah suasana competition. Untuk mereka-mereka yang suka compete, mereka-mereka yang suka capai jualan yang tinggi. So mereka akan cuba untuk bersaing secara sihat. Dan kemudian apa lagi? Bila mereka jumpa, mereka akan create bonding sama-sama mereka. Kadang-kadang kita punya ejen tak belajar daripada kita. Sebab kita kononnya pandai sangat. Kononnya kita ni dah tinggi sangat jualan. Jadi bila tinggi, mereka kadang-kadang selesa untuk belajar daripada sama peniaga-peniaga yang sama bermula dengan mereka. Di ranking ataupun stage keadaan bisnes tu lebih kurang sama. So macam mana dia buat jalan, kita belajar. Macam mana kita buat jualan, kawan-kawan kita yang lain belajar. So itu untung dan kita akan ada bonding sama-sama kita. So kita akan rasa duduk dalam satu kumpulan, kita boleh selesai masalah sama-sama. Maksudnya kalau kita ada masalah pun, orang lain pun ada masalah yang sama dan kita boleh belajar daripada engagement perkumpulan tu untuk selesaikan masalah kita. Itu antara benda yang saya nampak banyak memberi kesan bila mana kita aktif. Kita sudah aktif untuk buat gathering, group gathering every month sejak daripada tahun 2014 lagi. Sebelum ni kami duduk di Terengganu, lepas tu kami pindah di KL. So di KL kami lagi aktif daripada sebulan sekali kepada 2 bulan sekali. Sebab kenapa macam tu? Sebab bila kita duduk di luar, kita ada banyak rejection, kita ada banyak cabaran daripada dalam dan juga daripada luar. So bila kita berada dalam circle orang-orang yang tengah cuba untuk mengubah hidup, mereka jadi kita pun jadi fire up. Kita rasa kita tak boleh buat. Kita rasa kita ada anak lah, kita rasa kita ada kerjaya yang sibuk lah. Rupa-rupanya, orang lain yang lagi sibuk pada kita, lagi rasa mungkinlah tidak berpendidikan pada kita, orang yang lagi malu daripada kita, contohnya, dia boleh buat lagi tinggi daripada kita. So inilah untungnya bila kita buat group engagement dalam kita punya team agent yang kita ada. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada group engagement, kita juga perlu ada personal engagement dengan kita punya team. Bukan sekadar ramai-ramai saja. Sebab kadang-kadang kalau ramai-ramai je, dia tak boleh nak luahkan masalah dia. Kita tak nak masalah kita punya ejen lama tersimpan tidak selesai. Rugi untuk dia. Kita rugi jugalah kan, tapi untuk dia rugi. Patutnya dia boleh pecut dalam bisnes tu dan berjaya dengan cepat. So kita nak ejen-ejen kita sama ataupun lebih berjaya daripada kita. So untuk macam ni kita kena sorting. Tips untuk personal engagement, personal coaching dengan kita punya ejen, kita kena sorting. Kita tak boleh buka kat semua orang. Kalau kita ada beratus-ratus orang ejen, memang tak ada masalah kita nak jumpa semua orang. So kita kena bagi priority kepada mereka yang buat tindakan. Kadang-kadang ramai juga yang tak buat apa pun. Dia tak buat tindakan. Dia masuk kelas dan dia tak buat tindakan. Lepas tu dia tanya macam-macam. Dia belum buat. So jadi kita kena sorting. Kita kena bagi priority kepada mereka yang bagi komitmen kepada bisnes. Mereka yang buat tindakan. Dan bila mereka buat tindakan, barulah soalan yang mereka tanya tu adalah soalan yang betul. Dan biasanya kita dah lama kan dalam bisnes. So kita boleh tahulah soalan itu soalan
yang dah buat kerja ke, soalan yang belum buat kerja. Jadi personal bagus, sebab kalau personal ni kita boleh selesaikan masalah-masalah yang tidak ditimbulkan semasa grup. Sebab masing-masing dia ada, kita punya ejen masing-masing kita ada potensi yang berbeza, cara touch yang berbeza, tak sama. Ada yang perlu kita jumpa, ada yang macam kucing, ada yang suka kena belai, macam-macam. Macam kita ada anak. Anak kita kan yang ni tak suka dipeluk tapi suka dipuji. Yang ni kena peluk baru dia semangat. Yang ni suka hadiah. So jadi kita boleh touch mereka dengan cara yang berbeza. Itu yang kedua. Okay? Yang ketiga ialah dalam kita nak menguruskan ejen ni, okay, kita kena bersikap dua hala. Bukan semata-mata apa yang kita nak bagi mereka pandai, tetapi juga apa yang mereka perlu. Kita kena selalu dua hala. So jadi apa yang kita nak bagi tahu mereka ialah the big picture. Apa yang mereka belum lalui dan supaya mereka boleh elak buat kesilapan yang sama. Tetapi kita kena selalu bertanya kepada mereka apa sebenarnya yang mereka perlu. Sebab kadang-kadang kita punya ejen-ejen ni dia tak berada dalam semua situasi yang sama. Yang ni boleh buat jualan yang tinggi, yang ni dia ada potensi tetapi dia malu. So kita kena bantu dia untuk unlock, selesaikan ataupun uruskan masalah yang dia sedang hadapi. So jadi kita kena banyak bertanya, kena jadi a good listener, lepas tu barulah kita boleh bagi a good solution kepada mereka. Dan kita kena selalu terbukalah sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua pada organisasi kita ada banyak. So kita kena selalu terbuka dengan cadangan-cadangan, dengan request-request yang mungkin perlu, mungkin tak perlu, kita kena decide balik mengikut strategi bisnes yang kita tetapkan. Jadi itulah perkongsian saya. Kalau ada team bisnes, anda ada ramai orang yang mungkin mencari rezeki di bawah anda, so macam mana nak buat ni, so anda boleh follow 3 tips yang saya sediakan tadi. Okay, so saya daripada Business Ultimate, saya menyediakan produk, training, latihan, mentor, support, tool business untuk bantu anda jana pendapatan lumayan daripada modal yang fleksibel. So jangan lupa boleh klik subscribe ataupun komen di bahagian bawah. Itu saja. Assalamualaikum.